Baik, dari sudut implikasi, mula boleh kita sentuh berkenaan implikasi dari segi sosial ataupun ekonomi rakyat. So ianya tidak menghalang apa-apa aktiviti rakyat, sama ada dari sudut ekonomi ataupun daripada sudut sosial. Walau bagaimanapun ekonomi dan sosial ini tertakluklah kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dari sudut perundangan, jadi kita masuk perundangan, contohnya dari segi perjalanan agensi kerajaan ataupun kerajaan itu sendiri, ianya Ordinan Darurat 2021 tidak menghalang kerajaan negeri sama ada Menteri Besar dan juga Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk meneruskan aktiviti seperti biasa. Yang saya dimaksudkan yang seperti mesyuarat dan membuat apa-apa keputusan untuk seperti sebelum dikuatkuasakan Akta Darurat ini. Jadi tiada ada apa-apa implikasi yang dari sudut perundangan macam mana yang dilakukan oleh sahabat saya tadi, cuma dari segi Dewan Undangan Negeri saja. Tak boleh bersidang melainkan kena kelulusan yang Di-Pertuan Agong setelah berbincang dengan Raja Negeri lah. Tapi dari segi pentadbiran, sama ada kerajaan negeri, agensi-agensi semuanya boleh beroperasi seperti biasa. Pertamanya darurat ini berlaku diisytiharkan apabila wujud keadaan di mana keadaan rakyat, keadaan ekonominya, keadaan keamanannya, keadaan ketentraman rakyatnya, di mana keadaan itu tidak boleh dikawal. Tidak lagi boleh dikawal dengan pentadbiran yang biasa. Maka ia memerlukan satu perisytiharan darurat untuk membolehkan ia dikawal dengan pentadbiran yang luar biasa lah. Dengan erti kata lain, kalau saya beri contoh, kalau dalam kes peruntukan kewangan yang kita perlukan. Baik, dalam keadaan biasa, kita memerlukan kelulusan. Kalau nak minta bajet tambahan, kena dapat additional bajet daripada Parlimen. Kena dapat kelulusan-kelulusan. Dan kelulusan-kelulusan seperti ini mengambil masa sebenarnya. Mengambil masa. Dengan adanya perisytiharan darurat tadi, ia mempercepatkan proses. Kerana birokrasi yang ada ni melambat proses lah. Bila ada birokrasi, proses ni jadi lambat. Tanpa birokrasi, ia boleh dicepatkan dengan diwujudkan ordinan tertentu. Okay? Untuk macam adanya ordinan perbekalan dan sebagainya yang boleh membantu. Kita bagi contoh satu lagi, kalau kita contohnya nak buat hospital. Kan? Kita nak buat hospital. China dia boleh buat hospital dalam masa 5 hari. Kita nak dapat kelulusan merancang 5 hari pun belum boleh. Nak dapat kelulusan merancang. Belum kira kita nak dapat pengambilan tanah dan sebagainya. Ia akan memakan masa yang lama kerana proses. Tapi kalau kita ada ordinan darurat ini, ia boleh mempercepatkan proses tersebut. Kita mungkin boleh buat jugalah. Mungkin tidak dalam 5 hari, mungkin lebih lama sikit, tapi tidak perlu masa yang begitu lama yang mengikut proses yang biasa. Contohnya lagi penggunaan tenaga tentera. Baik, dalam keadaan biasa, untuk mengawal keamanan ni, tugas itu terletak pada tangan pihak polis. Kan? Jadi nak buat sekatan apa ke, semua tu di bawah tanggungjawab pihak polis. Tetapi dalam keadaan darurat, kerajaan boleh mengerahkan tentera untuk membantu tugas polis. Maka mereka boleh diberikan kuasa sebagaimana kuasa-kuasa polis. Jadi ini keadaan-keadaan ini memerlukan kepada kecepatan. Kita nak proses undang-undang pun, kalau nak melalui sidang Parlimen, ia akan makan masa. Parlimen bersidang 3 bulan sekali bersidang untuk satu kuasa undang-undang, memerlukan bacaan kali pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga. Ia memerlukan proses yang panjang berbanding dengan satu ordinan yang boleh diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan segera. Jadi keperluan dalam keadaan COVID-19 ni, wujudnya keperluan untuk proses pelbagai perkara dengan cepat, sumber manusia, sumber kewangan, perlunya ia yang diproses dengan cepat. Maka adanya keperluan untuk satu perisytiharan darurat dibuat supaya ini dapat merungkai masalah-masalah birokrasi yang akan berlaku lah dalam keadaan yang COVID-19 yang ada sekarang ni lah.